أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk sama-sama berada di rumahnya, salat berjemaah maghrib, dan kita duduk sekejap dalam majlis perbincangan ilmu sedikit sebanyak daripada ilmu Allah yang maha luas, menyambung kepada surah Sad ayat ke-17 dan seterusnya, tuan-tuan, surah 454. Kita baca dulu sama-sama, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadid. Lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul azim. Nanti dia tuan-tuan puan lebih kurang satu muka surat daripada surah Sad bahagian yang kedua. Baik tuan, kita tengok pertama sekali ialah pada ayat nombor 24 tuan. Ayat 24 itu ada tanda masjid. Hujung ayat 24 ya. Wa kharra raki'an wa anab. Cuba tuan. Ayat nombor 24 ya. Hujung tu ada tanda masjid. Baik, saya simak rahmat Allah sekalian. Tanda masjid ni maksud sujud lah. Cuma tuan-tuan, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tempat sujud dalam Al-Quran ini ada 15. Ada 15. Tapi yang sunat dia panggil azaimus sujud. Yang tempat sunat sujudnya dalam mazhab kita Syafi'i iaitu hanya 14. Hanya ada 14. Tak termasuk yang ini yang tak masuknya. Semua sekali ada 15 kecuali yang ini. Itu dia. Yang ini tak termasuk. Mazhab lain masuk, ya, itu mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i tak. Jadi makna tuan-tuan, kalau imam lah yang baca 30 juzuk apa semua, khususnya pada bulan Ramadan, maka tuan-tuan dia akan sujud pada setiap ayat yang begini kecuali dalam surah Sad. Tuan-tuan, dalam surah Sad. Itu ayat nombor 24 surah Sad. Baik, saya simak rahmatullah sekalian. Kemudian kita tengok awal ayat kita baca tadi. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana. Cuba tuan. Baik. Pada kalimah isbir. Isbir ni makna bersabarlah. Baik, saya simak rahmat Allah sekalian. Macam mana kita tahu ini dia baca dengan isbir. Sedangkan sad itu tidak ada, alif itu tidak ada baris. Baik, saya simak rahmat Allah sekalian. Ada dua kaedah yang kita boleh gunalah dalam hal ini. Kaedah yang pertama ialah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Jadi kalau perkataan ini daripada bahasa Arabnya sabara yasbiru isbir. Sabara itu dia panggil past tense. Perbuatan telah lepas, makna sabar. Yasbir sedang atau akan, dipanggil present tense. Dan yang ketiga ini adalah dipanggil fi'il amar, isbir. Jadi fi'il amar ni fi'il perintah. Orang Arab dia tak akan sebut yang lain, dia akan sebut isbir, sabarlah. Jadi dengan sebab itu perkataan ini dibaca dengan isbir. Baik, itu satu kaedah tuan. Kaedah yang kedua ialah melihat kepada huruf ketiga. Cuba tuan-tuan perhati huruf ketiga. Ada alif, sa dan
ba. Tak. Alif, sa, ba. Melihat kepada huruf ketiga, ya, kaedahnya tuan-tuan, kita ambil yang kaedah mudah dulu, iaitu sekiranya huruf ketiga yakni ba ni berbaris hadapan, dhammah baris hadapan, maka secara automatiknya alifnya baris hadapan. Jadi kalau bunyi bu, u, bu jadi u, jadi usbur. Sekiranya huruf ketiga tu baris hadapan. Itu je tuan-tuan perlu ingat. Yang tak payah ingat lah, yang lain semua sekali baris di bawah. Nah, jadi melihat kepada huruf ketiga. Kalau ba tu baris hadapan, maka alif baris hadapan. Baik, sekarang tuan-tuan, ba itu baris di bawah. Maka semua yang lain daripada hadapan tadi mesti baris di bawah. Jadi bi menjadi isbit. Nah, isbit. Nah, itu kaedah untuk yang kaedah kedua. Walaupun kaedah kedua ni tidak tepat 100% kerana ada beberapa perkataan yang terkecuali. Misalnya imshu, famshu, irmu, iqdu. Ini terkecuali beberapa perkataan ini, tapi bolehlah digunakan secara umum untuk perkataan-perkataan yang berada di depan ayat ini, iaitu di awal ayat. Boleh tuan itu kaedah lah. Isbir ala ma yaqulun. Cuba tuan. Baik. Bila saja tuan-tuan untuk perhatian kita bersama pada malam ini, secara tajwid ringkasnya ada 2 perkara kita belajar tadi. Baik. Sesimak rahmat Allah sekalian. Isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Bersabarlah ya Muhammad terhadap apa yang mereka katakan kepada kamu, dan ingatlah tentang hamba kami Nabi Daud alaihissalam yang mempunyai dianugerahkan kekuasaan kepadanya, innahu awwab, tapi dia sangat kuat beribadatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Antara perkara yang Allah beri kelebihan kepada Nabi Allah Daud ialah bukit bukau itu tunduk kepadanya dan juga bertasbih, sama ada petang dan pagi. Bukit bukau itu boleh bertasbih, dan ianya didengari dan difahami oleh Nabi Daud alaihissalam. Wat-tayra mahsyurah, begitu pula burung-burung juga berkumpul dengan perintahnya Nabi Daud. Kullul lahu awwab, semua sekali binatang-binatang itu, haiwan itu tunduk kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan tuan-tuan, dalam surah An-Naml, surah Semut tu disebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, iaitu dia memerintahkan burung. aral hudhud am kana minal ghaibin. Iaitu aku tidak melihat burung hudhud. Nabi Sulaiman ni boleh bercakap dengan burung. Sebenarnya begitu jugalah Nabi Daud alaihissalam. Baik. Wa syaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab. Begitu juga kami perkokohkan kerajaannya, kekuasaannya itu. Wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab, dan kami berikan hikmah kepada Nabi Daud alaihissalam, dan wa fasl al-khitab, dan dia boleh memutuskan satu perkara menjadi qadhi atau hakim. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwal mihrab, adakah telah datang kepada kamu tentang kisah orang yang bergaduh, kemudian dia melompat ke dalam mihrab Nabi Daud alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Daud alaihissalam ini dia ada waktu-waktunya dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadat. Bila dia beribadat ini tuan-tuan, tiba-tiba ada orang datang, 2 orang, dan datang ini melompat ke dalam mihrabnya. Dan Nabi Daud alaihissalam sangat takut. Kerana tuan-tuan, Nabi Daud ni daripada kalangan Bani Israel.
Dan Bani Israel ini terkenal jenis bunuh Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria, Yahya, dalam riwayat lain menyebutkan Ilyasa dibunuh oleh mereka. Dan ramai pula di kalangan nabi-nabi yang tidak disebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada sebahagian nabi itu kami sebut, sebahagian nabi lain kami tidak sebut namanya. Maka tuan-tuan dibunuh oleh Bani Israel. Sebab itulah tidak pelik tuan-tuan untuk mereka membunuh orang-orang ataupun rakyat Palestin dan seumpamanya itu, tak pelik bagi mereka. Kenapa? Nabi Rasul pun mereka bunuh. Inilah kejahatannya Bani Israel sejak daripada zaman Nabi Daud AS dan seterusnya. Baik. Idh dakhalu ala Daud fafazi'a minhum, bila mereka masuk ke tempat Nabi Daud AS itu, terkejutlah Nabi Daud. Qalu la takhaf, mereka kata jangan takut, kerana khasmani bagha ba'duna ala ba'd, kami ni ada masalah pertikaian, bergaduh kami ini. Fahkum bainana bil haqq, dan hukumlah atau berilah keputusan dengan sebenar. Wala tushtit, jangan kamu menyeleweng. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Ini saudaraku ni ada 99 kambing betina dan aku ada satu. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab, maka dia berkata berilah kepadaku dan biarlah aku menang dalam masalah ini. Jadi Nabi Daud menjawab, qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih. Ini satu kezaliman, kamu meminta dia ni kambing ada seekor, kamu ada 99, minta lagi yang seekor itu. Wa inna katsiran minal khutalaqa ila yabghi ba'dhum ala ba'd, dan begitulah keadaan manusia ini bila dia bercampur bau di kalangan mereka. La yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sedangkan sedikit di kalangan mereka itu. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, dan Nabi Daud perasanlah bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dia diuji. Fastaghfara rabbahu, dan dia mohon ampun kepada Allah. Wa kharra raki'an wa anab, dan dia sujud, jatuh tersungkur, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfarna lahu dzalik, dan kami ampunkannya. Wa innalahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab, dan dia di sisi kami ialah orang yang sangat dekat dan juga orang yang sangat baik untuk kembali kepada tempat yang mulia. Baik. Saya simak rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula, dan juga lepas itu kisah Nabi Daud alaihi salam. Tuan-tuan, banyak ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, antara lain ialah menunjukkan tasliyah. Tasliyah ini berita ataupun kisah-kisah menggembirakan Rasulullah. Ya Muhammad, kalau kamu rasa teruk, sebenarnya nabi-nabi dan rasul dulu pun teruk. Kalau kamu rasa letih kena uji, maka nabi-nabi dulu pun sama letih juga kena uji. Itu perkara biasa. Maka dari sebab itu tuan-tuan, ayat sebelum daripada ini, wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab, pada ayat nombor 16, ini nombor 17. Ayat nombor 16 itu mereka telah berkata kepada Rasulullah, minta pada Tuhan kamu, rabbana ajjil lana, segerakanlah balasan atas muka dunia lagi. Dah kamu kata akan ada balasan di akhirat kelak apa semua, tak payahlah atas dunia lagi. Jadi Rasulullah SAW ni manusia juga. Bila manusia merasa sedih dengan perkara tersebut, aku cakap ni benda betul dah, orang tak nak percaya juga. Dia kena sedih ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkanlah tentang perkara isbir ala ma yaqulu, sabar ya Muhammad terhadap kata-kata mereka, dan ingatlah nabi-nabi dan rasul-rasul dulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslim simak rahmati Allah sekalian, oleh kerana ini menjadi satu kebiasaan, satu kebiasaan kepada semua para nabi dan rasul,
Maka Rasulullah faham. Bila diuji ini sebenarnya ada satu lagu dululah, lagu dah. Sunnah orang yang berjuang. Sunnah orang yang berjuang, iaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul lah tu. Daripada ayat Quran dan makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi ujian. Dan tuan-tuan, sebab tu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali bila Allah Subhanahu wa taala datangkan kesusahan kepadanya, Rasulullah bersabar. Tidak kata, ya Allah, aku ini rasulmu, ya Allah, aku ini dikatakan rasul yang paling kamu sayang, kenapa kamu biarkan aku begini? Allahumma, tuan-tuan, Rasulullah SAW ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tahap kena nak dibunuh. Bukan calang-calang, tuan-tuan, nak dibunuh. Dan hubungan daripada kisah itu ialah Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka bincang, mereka buat makar, satu cuba penipuan, yang yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbitu, sama ada nak biar kamu di Mekah, aw yaqtuluk aw yukhrijuk, ataupun bunuh ataupun halau kamu daripada Mekah. Jadi tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah. Jadi nak beritahu tuan-tuan, itu ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semasa ayyamul hisar ataupun a'wamul hisar, tahun-tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung di Mekah, dikepung dan di pulau. Di pulau ini maksudnya tuan-tuan, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf, tiga bani ini yang mana daripada asal keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini di pulau, dipanggil Al-Hisar. Di pulau ini la yubay'un, la yatanakahun, mereka ini tidak berjual beli, tidak boleh berkahwin dengan ketiga bani ini. Kelompok ini tidak boleh berkahwin sama mereka, apa semua disekat. Mana? Jadi tuan-tuan, kalau disekat makanan, disekat jual beli, maknanya mendatangkan kesusahan yang amat sangat, sehingga ramai orang tua dan kanak-kanak mati kebuluran sebab makanan tak cukup. Ini berlaku kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah antara tahun ke-7 hingga ke-10 Hijrah, 10 sebelum hijrah. Jadi tuan-tuan, itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yakni pada tahun ke-13 kerasulan di Mekah, tahun ke-13, maka lepas itu Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah berhijrah. Baik. Semasa berhijrah ini tuan-tuan, Rasulullah kan berlindung dalam bukit, dalam gua kan, gua Saur, sehingga orang datang cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau jumpa memang kena bunuh dah. Itu dah sudah adatnya. Maka tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala selamat daripada perkara tersebut. Sepatutnya tuan-tuan, 3 tahun sebelum berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini Rasulullah telah naik satu binatang ataupun haiwan yang kita sama-sama tahu tuan-tuan, haiwan ini mempunyai satu kehebatan, sekali lompatnya sejauh mata memandang. Namanya burak. Burak ini tuan-tuan, Rasulullah mensifatkan dia macam lebih kurang keldai, ya, tapi dia punya kelajuan itu sekali lompat sejauh mata memandang, itu burak. Baik, itu berlaku semasa Isra' dan Mi'raj. Soalannya tuan-tuan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta burak yang sama ini? Ya Allah, bukankah aku dah naik burak 3 tahun lepas? Berilah aku naik lagi ni, orang nak bunuh aku ya Allah. Dah, kan senang, aku ni rasulmu ya Allah. Kan senang kalau aku naik burak, lompat sekali lompat sampai ke Madinah, kan senang. Tak tuan-tuan. Malahan Allah Subhanahu wa taala tidak, Rasulullah tidak minta pun perkara tersebut. Soalannya, kenapa Rasulullah tak minta? Jawapan ialah tuan-tuan, kerana Rasulullah faham sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Itulah sunnah yang
Allah Subhanahu wa taala buat kepada semua rasul-rasul dan nabi-nabi yang sebelum. Semua itu susah, semua itu menghadapi ujian, semua itu dihina, dimaki, diserang dan seumpamanya berlaku kepada seluruh para nabi dan rasul. Walhal semua nabi dan rasul ini tak pernah minta pun harta daripada umat dia, tak ada. Tidak kata aku berdakwah ini maka kamu kena berilah sekian-sekian harta, tu tak ada. Itu tidak diminta pun. Hanya menyuruh mereka ini ialah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja. Tapi itulah mereka dihalaunya, mereka dimaki, mereka dibunuh sebahagiannya, begitulah ya. Jadi inilah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, Nabi Daud alaihi salam ini kelebihannya antara yang disebut mukjizat Nabi Daud alaihi salam ialah Allah tundukkan bukit. Nah, dan bukit ini bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihi salam. Dan tuan-tuan, tasbih bukit ini antara lain ialah dia ada tarannumnya, ada lagunya. Nabi Daud ini mukjizatnya ialah suara yang sangat sedap, sangat elok. Ini suara Nabi Allah Daud. Sehingga dalam riwayat menyebutkan bila dia mengaji kitab Zabur, mengaji kitab Zabur, bila dia baca ni tuan-tuan, sehingga kalau burung terbang je tak boleh terbang lah. Dia kena jatuh, turun, hinggap ni tak tahan. Kenapa? Kerana mendengar eloknya bacaan Nabi Daud alaihissalam. Kalau air mengalir daripada atas ke bawah, dia berhenti dulu air tuan-tuan, kerana mendengar bacaan Zabur Nabi Allah Daud. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ini, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Kami tundukkan bukit bukau ini kepada Nabi Daud alaihissalam, antara lain ialah semasa dia membaca Zabur. Baik. Bahkan dalam ayat lain, wa alanna lahul hadid, dan kami jadikan besi itu jadi lembut kepada Nabi Daud. Entah macam manalah tangannya itu, kalau nak buat pedang ke pisau ke apa semua tu cepat dia boleh buat dengan tangannya sahaja. Kalau orang lain kena tempur lah, kena buat itu ini dulu, tapi tak, Nabi Daud ini wa alanna lahul hadid, kami lembutkan besi kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Begitu juga burung-burung. Ini kelebihan-kelebihan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi dan Rasul. Soalannya tuan-tuan, kelebihan-kelebihan seperti ini adakah Allah Subhanahu wa taala beri juga kepada orang biasa? Boleh ke tidak? Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, ada ke tidak Allah berikan kelebihan yang sama kepada orang biasa? Jawapannya harus, boleh Allah beri juga kepada manusia biasa. Malahan manusia yang kafir pun boleh Allah beri. Kelebihan-kelebihan yang sama. Contoh mudah tuan-tuan, contoh mudah. Ini dalam hadis yang jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada satu orang manusia namanya Dajjal. Dajjal. Apa kelebihannya tuan-tuan? Nabi Isa alaihissalam, wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan benda mati, orang mati ke, burung mati ke. Itu di kelebihan mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak dengar perkara ini. Adakah pernah menghidupkan benda mati? Tapi sekiranya Allah nak beri, boleh sahaja, sebab dia seorang rasul yang sangat hebat. Cuma tuan-tuan, Nabi Isa disebut dengan jelas dalam Quran, wa uhyil mauta biiznillah, aku menghidupkan benda mati. Tuan-tuan, yang menghidupkan benda mati ini, orang mati ini, Dajjal boleh buat juga. Dalam hadis yang sahih, bila dia datang tuan-tuan, maka dia pergi ke segenap curug kat tempat itu. Ada seorang budak muda, kita kata budak muda ni barangkali umur lah belasan tahun, 15, 16 tahun, 17 tahun gitu. Maka budak ini kata, Dajjal suruh dia mengaku Dajjal itu sebagai itu Tuhan. Kamu mengaku aku ni sebagai itu Tuhan, maka aku tidak akan apa-apakan kamu. Dia kata, tak, kamu bukan Tuhan dan kamu kafir. Kamu bukan Tuhan dan kamu kafir. Dajjal pun bunuh dia, pancung kepalanya, mati.
Kemudian tuan-tuan, dengan setiba-tibanya Dajjal pun hidupkan dia balik. Ni Allah izinkan Dajjal buat begitu. Inilah hadis yang sahih. Bila hidupkan dia balik, Dajjal pun tanya, sekarang macam mana? Kamu percaya tak aku Tuhan? Sembah aku. Maka dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, aku makin yakin bahawa kamu ini adalah Dajjal, bukan Tuhan. Tak? Maknanya dia menghidupkan orang yang mati. Maksud di sini tuan-tuan, iaitu Allah boleh sahaja memberikan perkara tersebut kepada orang biasa. Ada dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan, dalam masalah yang seperti ini, contoh lain tuan-tuan, dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Semasa Sulaiman hantar surat kepada Balqis, yang akhirnya Balqis pun bertolak datang ke tempat Nabi Sulaiman. Balqis ini adalah raja Bani Sabak. Jadi dia datang ke tempat Nabi Sulaiman. Bila datang tempat Nabi Sulaiman pada masa itu, sebelum sampai itu Sulaiman telah beritahu kepada hamba rakyatnya, siapakah nak tolong angkat istana Balqis di Sabak sana, letak kat depan ini. Maka tuan-tuan, yang pertama ialah jin Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh Sulaiman. Aku boleh. Boleh angkat istana itu sampai di sebelum kamu berdiri dah sampai dah. Kemudian yang kedua offer lagi, satu orang lagi. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, aku boleh lebih cepat pada dia lagi. Iaitu aku angkat istana daripada Sabak ke hadapan ini dengan secepat kelip mata. Sebelum kamu berkelip mata sampai dah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kelebihan ini kepada seorang lelaki yang qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, ia ada ilmu tentang kitab, iaitu pengikut Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi tuan-tuan, benda-benda pelik ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang menjadi asas benar atau tidak benar. Sebab jin afrit boleh buat juga. Orang yang beriman tadi boleh buat juga. Bukan menjadi asas bahawa benar tidak benar itu berdasarkan benda pelik. Tak. Benar atau tidak benar ni kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lan taghtarru idza ra'aitum man masya 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa. Kalau kamu tengok orang berjalan atas air, boleh jadi manusia boleh jalan atas air, ataupun terbang di atas angin, boleh jadi. Hatta tu'ridu amrahu, sehingga kamu meletakkan, mengukur amalan itu dengan bil kitabi was sunnah. Kalau betul dengan Quran dan sunnah, baru kamu boleh terima benda itu. Kalau benda tak betul, walaupun hebat setara mana, boleh hidup orang mati macam Dajjal tu pun boleh jadi, tuan-tuan. Kerana Allah boleh beri benda tersebut. Tapi kalau dia buat begitu pun, amalan dia tak kena dengan Quran dan sunnah, maka itu akan tertolak. Boleh tuan-tuan? Jadi bukan ukuran pelik itu. Ukurannya ialah siapa betul dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan pada ustaz dan tuan-tuan semua. Insya-Allah kita nyambung lagi lah kisah ini pada kuliah yang seterusnya nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.